Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, murid-murid, apa khabar semua? Okey, untuk hari ini, untuk video ini, kita akan sambung subjek matematik kita bagi matematik tingkatan 1. Okey, video ini cikgu akan terangkan bab baru iaitu bab 8 garis dan sudut. Okey, dalam bab 8 kita akan pelajari berkenaan dengan garis dan sudut, kemudian sudut yang berkaitan dengan garis bersilang dan juga sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Jadi untuk hari ini kita fokuskan dulu untuk subtopik yang pertama iaitu garis dan sudut. Itu subtopik 8.1 iaitu garis dan sudut. Baik, kenapa kita perlu belajar bab ini berkenaan dengan garis dan sudut ini? Okey, kalau kita lihat contoh di sini, bidang pembinaan jambatan di sini. Okey, kita nampak di sini gambar ini garis lurus, kemudian dia ada sudut kat sini. Okey, jadi kat sini dia kata garis dan sudut merupakan pengetahuan asas dalam bidang geometri dan pembinaan. Okey. Okey, untuk video ini cikgu nak terangkan dulu subtopik 8.1 iaitu garis dan sudut. Okey, kita fokus dulu tentang garis dan sudut. Baik, kalau kita lihat di sini, garis dan sudut wujud di persekitaran kita. Misalnya, kita tengok contoh sini daun kelapa. Okey, kalau daun kelapa ini, dia menyerupai garis-garis pada suatu sudut. Okey, inilah garis-garis ni, daun kelapa ni. Kita nampak ada banyak garisan-garisan pada daun kelapa ini. Okey. Kemudian yang menyerupai dia kata pada suatu sudut. Sudutnya di sinilah. Okey, ini batang daun kelapa. Kemudian sini ada garis sudut, garis lurus ataupun daun kelapa itu menyerupai seperti garis lurus. Kemudian kita perhatikan kat sini dia ada sudut di sini. Ini menunjukkan keindahan seni alam semula jadi. Baik, contoh lagi kita boleh bagi contoh macam mana? Kalau kita lihat pada pintu kan. Okey, pintu. Satu garis lurus apabila kita buka atau tutup pintu itu, dia akan juga menghasilkan satu sudut. Bila kita buka atau tutup pintu, dia akan menghasilkan satu sudut. Garis lurus ni pintu ni lah. Pintu ni dalam keadaan garis lurus. Itu contoh lain Baik, kita nak tengok dulu yang pertama, apakah kekongruenan? Kekongruenan. Perkataan pertama sekali ialah kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut. Baik, menentukan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut. Okey, kalau tengok contoh ini, dia suruh buka file ni kan, tapi kita kat sini pun boleh lihat. Okay, cikgu besarkan. Baik, kalau kita tengok sini, macam mana kita nak tentukan satu garisan itu dia kongruen ataupun tidak? Dia akan bagi dua garisan. Okey, dua garis lurus kat sini. Okay, kalau kita lihat sini, satu garis lurus nilai dia 4.92 unit. Satu lagi 4.292 unit juga. Jadi, apa itu kongruen? Kalau garisan yang dipaparkan ataupun yang ditunjukkan dua garisan yang sama panjangnya, kita panggil dia sebagai kongruen. Okay. Kalau garis lurus yang sama panjang, kita panggil dia sebagai kongruen. Okay. Ini adalah garis lurus yang kongruen. Okay. Kalau sudut yang sama pula, ini sudut. Sudut di sini 60.42 darjah. Dan sini pun 60.42 darjah. Ini pun kita panggil sebagai sudut yang kongruen. Sudut kongruen. Kongruen ni kalau nak ingat, dia adalah nilai yang sama. Okey, kalau yang ni garis lurus yang kongruen. Okey.
Jadi kesimpulan kat sini, hasil daripada aktiviti penerokaan tadi, inilah kesimpulan dia. Dua tembereng garis yang dipaparkan sentiasa sama panjang. Tembereng garis yang sama panjang disebut sebagai tembereng garis kongruen. Okey, ini tembereng garis kongruen ataupun garis lurus yang kongruen. Ya, maksudnya kalau tembereng garis yang sama panjang, kita panggil dia tembereng garis kongruen. Okey, cikgu gunakan tembereng garis lah sini. Okey, kemudian kata sini, kalau sudut yang mempunyai saiz yang sama, ni ya, sudut dia saiz sama, kita sebut sebagai sudut kongruen. Jadi tembereng garis, okey, apa itu tembereng garis? Macam mana kita nak lukis tembereng garis? Ini, tembereng garis ditanda dengan menggunakan huruf abjad besar pada dua titik hujung tembereng garis itu. Baik, tembereng garis dia sebenarnya adalah garis lurus. Okey, tembereng garis kita sebut sebagai tembereng garis. Tembereng garis ini adalah garis lurus. Dia garis lurus. Inilah contoh garis lurus P ke Q. Okey, kalau kita sebut tembereng garis, kita mesti tandakan ujung garis lurus tu kiri dan kanan dengan huruf abjad besar. Contoh yang inilah, tembereng garis kita sebut ni tembereng garis PQ. Okey. Bila cikgu sebut tembereng garis PQ, maksud dia merupakan garis lurus. Okey, hujung kiri dan kanan ada simbol P dan juga Q. Okey, dia adalah garis lurus menyambungkan dua titik antara titik P dan titik Q. Okey. Kalau dia kata berapakah panjang tembereng garis PQ, ini kita kena ukur lah. P ke Q 6 cm. Okey, tu tembereng garis. Okey, jadi kat penerangan cikgu yang pertama, kamu tahu tentang tembereng garis. Okey, kemudian tentang tembereng garis yang kongruen, maksudnya garis yang sama panjang, dan juga sudut kongruen, maksudnya sudut yang mempunyai saiz yang sama. Okey? Okey. Kita lihat muka surat seterusnya. Okey, ini buku teks Boleh lihat buku teks. Baik, sudut ditanda dengan menggunakan simbol. Okey, ini simbol untuk sudut. Cikgu besarkan kat sini supaya kamu boleh lebih jelas. Okey, ni sudut ditanda dengan menggunakan simbol ini Ini simbol bagi sudut dan huruf abjad besar pada dua hujung lengan dan bucu sudut. Okey, contohnya diberi kat sini PQR. Sudut dia adalah 40 darjah. Maka macam mana kita nak tuliskan sudut pada Q ini? Okey, ini cara tulisan dia. Jadi kat sini sudut PQR, maksudnya sudutnya berada pada Q. Q-nya mesti di tengah-tengah. Sudut PQR sama dengan 40 darjah. Ni cara penulisan yang pertama. Sudut PQR sama dengan 40 darjah. Pastikan simbol ni betul dia garis lurus macam ini. Okey. Dia condong lepas tu lurus. Jangan keliru dengan simbol macam ini. Yang ini simbol ketaksamaan kan. Ini simbol kurang daripada. Jadi kena tulis betul-betul. Berbeza. Kurang daripada dia macam anak panah. Kalau simbol sudut, dia condong lurus. Jangan salah. Okey. Kemudian, sama ada kita boleh buat sudut PQR sama dengan 40 darjah. Ataupun kita ubah sudut RQP. Pun sama juga. Maksudnya sudut RQP. Q tetap sama di tengah-tengah. Sebab kita nak tunjukkan kat sini Q ini adalah 40 darjah. Jadi kedudukan RQP ataupun PQR tak kisah. Yang penting Q di tengah-tengah. Okey? Q di tengah-tengah untuk menunjukkan pada Q ini sudut dia adalah 40 darjah. Atau kita boleh buat seperti ini.
Okay, nampak tak? Dia letakkan tanda Q, ada tanda bumbung kat sini. Okay, ini maksud dia sudut Q ini berada di tengah-tengah. Okay, bumbung ini kan ada tanda bumbung atas Q ni, maksudnya P sudutnya adalah di Q 40 darjah. Dia tak buat kat depan, dia buat kat atas ni. Tapi simbol bumbung inilah sama juga macam ni, ataupun sudut RQP. Q di tengah-tengah ada lambang bumbung atas ni. Okay, sama dengan 40 darjah. Dan yang terakhir, ataupun kita boleh wakilkan, kita nak tunjukkan sudut Q ini 40 darjah, kita tuliskan saja sudut Q, ini maksud dia sudut simbol ini maksudnya sudut. Sudut Q sama dengan 40 darjah pun boleh. Okey, jadi ada 5 cara penulisan apabila diberi soalan begini. Okey. Baik, cuba kita tengok soalan. Okey. Jelaskan sama ada tembeling garis PQ dan RS dalam rajah berikut adalah kongruen ataupun tidak. Okey, tadi kita dah belajar tentang tembeling garis. Cikgu dah cakap tembeling garis dia merupakan garis lurus menyambungkan dua titik antara P dan Q ataupun apa saja huruf lah. RS, PQ ni tembeling garis lah semua ni, panjang-panjang ni. Garis lurus ni dipanggilkan tembeling garis. Okay, kalau garis lurus dia lurus je. Kalau tembeling garis dia ada huruf. Sebab dia menyambungkan dua titik P ke Q ataupun A ke B. Apa saja huruf lah. Yang penting tandakan dengan huruf besar. Okay. Jadi kat sini dia suruh tentukan kongruen ataupun tidak. Tadi kita dah belajar kongruen dia mesti sama panjang. Kalau yang ni untuk A, garis tembeling PQ dan RS adalah kongruen lah. Sebab sama panjang. Yang ni sini 33, 3.2 tidak kongruen. Senang kan? Hanya tentukan soalan sama ada jawapan dia tentukan jawapan sama ada kongruen ataupun tidak. Yang ini tentulah kongruen sebab garis lurus dia sama. Okey, soalan yang bawah ini pula, sudut. Adakah sudut semua ini kongruen ataupun tidak? Sama juga cara dia. Okey, kita perhatikan sudut PQR dan sudut ABC. Sini kan 32 darjah. Sini 32 darjah. Sudut sama jadi kongruen. Yang ni berbeza jadi tidak kongruen. Yang ni, okey, ini sudut di bahagian luar 256. Luar ini pun 256. Jadi dia adalah kongruen. Okey, senang juga kan? Okey, senang. Tentukan kongruen ataupun tidak kongruen. Okay, kita tengok seterusnya. Bagaimanakah anda mengukur saiz tembeling dan sudut? Okey, macam mana kita nak ukur tembeling garis dan sudut? Kalau garis lurus, kita boleh gunakan pembaris. Okey, kalau nak ukur garis lurus, kita gunakan pembaris garis lurus ataupun tembeling. Tembeling garis, kita menggunakan pembaris. Sebab tu dia kata, gunakan sebatang pembaris. Saiz tembeling garis, kita ukur guna sebatang pembaris. Yang ni kita boleh buat anggaran juga. Anggaran menggunakan pemadam kan, nak lukiskan, nak ukur garis lurus, kita dah tahu saiz pemadam 4 cm. Kita letakkan pada garis lurus AB ini, kita boleh anggarkan berdasarkan saiz pemadam. Kalau pemadam ini panjang dia 4 cm, kita letak 3 pemadam pada garis lurus AB, kita boleh anggarkan saiz AB ini adalah lebih kurang 4 tambah 4 tambah 2 lebih kurang 10 cm. Itu kita buat anggaran. Okey, ini anggaran. Kalau diberikan satu benda yang lain, contoh pemadam lah untuk kita ukur garis lurus AB ataupun tembeling garis AB. Tapi kalau dia dah bagi sebatang pembaris, kita boleh menggunakan pembaris untuk mengira saiz tembeling
garis. Baik, kita lihat dulu. Baik, ini tadi garis AB ni perasan tak ni tembiring garis AB dia nak tunjukkan kat sini. Yang ini pula tembiring garis PQ. Ni garisan dia. P ke Q, garis lurus di sini warna hitam ini. Jadi kita nak ukurkan guna pembaris. Saiz tembiring garis PQ ini kita boleh gunakan pembaris, kita letaklah. Letakkan pembaris. Okey, mula dengan sifar sentimeter pembaris kamu itu. Pastikan tepat senggat dia kat sini. Okey, jangan ambil hujung sini sebab kalau hujung sini tak kira lagi sifar, dia mesti atas sifar sini. Atas sifar bermula dengan garis P di sini. Kemudian Q, titik Q sini kita ukurkan panjangnya kat sini 6 cm. Sebab apa? Unit pembaris sentimeter. Jadi panjang garis lurus ataupun saiz tembiring garis PQ ialah 6 cm. Okey? Okey, macam mana pula kita nak kira sudut? Okey. Jadi, waktu sekolah rendah pun kamu dah belajar beberapa perkara tentang sudut Sudut tegak, sudut tirus. Okey, kita sambung lagi. Untuk tingkatan 1 ini kita masih gunakan lagi ilmu masa sekolah rendah itu. Jadi kita lihat kat sini, saiz sudut boleh dianggar dengan mempertimbangkan sudut tegak dahulu. Okey, sudut tegak, berapa nilai sudut tegak? Okey, ulang kaji masa sekolah masa sekolah rendah. Sudut tegak nilai dia 90 darjah. Okey, jadi saiz sudut yang kelihatan lebih daripada sudut tegak ialah sudut yang lebih besar daripada 90 darjah. Okey, jadi kalau saiz sudut yang lebih besar daripada 90 darjah, okey, dia kelihatan lebih besar lah. Kalau dia kelihatan kurang, maksudnya dia kurang daripada 90 darjah. Okey, yang pertama sekali kita lihat ni, sudut tegak 90 darjah. Okay, yang ini adalah sudut tegak. Mana sudut tegaknya? Garis lurus. Okay, ini garis lurus yang kedua. Hasil daripada garis lurus, dua garis lurus ni kita menghasilkan sudut tegak di sini 90 darjah. Tapi kalau sudutnya kurang daripada 90 darjah, okay, kita boleh lihat gambar dia kat sini. Ini maksudnya garis lurus tu dia dah condong kurang daripada 90 darjah. Maksudnya daripada garis lurus bawah ini pergi ke garis lurus yang condong ini, kat sini dia kurang daripada 90 darjah. Tapi kalau sudut dia lebih besar, dia condong lebih daripada 90 darjah kat sini. Okey. Jadi ini lebih besar daripada 90 darjah. Jadi kalau kita dapat garisan contohnya macam gini, sudut PQR, dia suruh anggarkan berapa nilai sudut sini, kita boleh agak. Okay? Kalau sini, garis lurus sini 90 darjah kan. Okay? Sekarang P dia kurang. Disebabkan dia kurang sedikit, kita boleh anggarkan sudut PQR di sini mungkin dalam 80 darjah. Okay? Sebab kalau dia tegak macam ini 90 darjah. Sebab dia kurang sikit, jadi di sini 80 darjah. Jadi untuk ukur saiz sudut, kita boleh menggunakan protektor. Protektor, ni protektor. Okey, cikgu harap kamu ingat lagi macam mana nak gunakan protektor. Baik. Okey, lepas ni pastikan kat rumah dah ada protektor. Sebab kita akan menggunakan protektor dalam bab garis dan sudut ini. Okey, sekarang dia beri garis lurus, garis AB dan juga BC. Dia suruh kira sudut bagi okey. Baik, dia suruh kira sudut, di sini sudut bagi ABC. ABC. Jadi dia suruh kira sudut pada B di sini Sudut ABC dia suruh tanya berapa sudut dia. Jadi kita letakkan protektor kita. Okey. Pada garis lurus BC di sini, kita mulakan dengan sifar di sini. Okey, nampak tak ni?
protektor kita garis lurus. Okey, tindihkan protektor kita atas garis warna pink BC ini. Okey, kemudian letakkan dia pada sudut mula dengan sifar. Sini sifar. Sifar 100. Bahagian dalam sifar darjah. Bahagian luar 180 darjah. Kita lihat yang bahagian dalam. Sebab kita nak kira bermula dengan sifar. Okey, kita kira sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Dan kita akan stop sini. Nampak? Kita dah jumpa garisan di sini. Garisan AB di sini. Jadi kita nak kira nilai di sini. Okey. Kalau kita nak kira nilai di sini, kalau sini 130, okey, dia di antara 130 dan 140. Kalau kita lihat pada garis luar ini, okey, dia dah bahagikan senggat ini kepada 10 bahagian. Sebab apa? Untuk 130 ke 140 beza dia adalah 10. Jadi 130 kita kira di luar ini yang kecil-kecil ini nilai dia adalah 5. Okey, ada 5 garisan kecil-kecil ni. Jadi nilai kat sini 130 tambah dengan 5 di sini, kita akan dapat sini 135 darjah. Okey, jadi sudut A, B, C, sudut di sini. Okey, nilai dia adalah 135 darjah. Okey, kena tahu baca protektor. Kalau kita ukur daripada dalam, kira daripada dalam ini. Macam cikgu tunjukkan tadi. Okey. Okey, kita cuba buat latihan. Okey, untuk latih diri ni kita cuba buat soalan nombor 2 dan soalan nombor 4 ini. Okey, dia kata ukur saiz setiap tembiring garis yang berikut. Baik, dia beri tembiring garis AB. Okey, kalau tembiring garis kita gunakan pembaris. Okey, kita lihat kat sini. Okey, cikgu dah cakap untuk A ini, mula dengan A, nampak tak garis yang kecil ini, kita letak pada pembaris untuk nilai sifar sini. Okay, kita letakkan pembaris kita, nilai sifar di sini. Gerakkan. Okay, sifar. Okay. Cikgu tandakan sini. Mula dengan sifar di sini. Pergi ke B di sini. Kita baca bacaan di sini. 3, sifar, 1, 2, 3. Okay, yang tengah-tengah ni 5. 5, 6, 7. Jadi kita boleh baca kat sini. Nilai A, B ini adalah 3.7 cm. Okey. Kalau ni P, Q ini. Jadi kita bawakan pembaris kita. Letak pada sifar P. Okey. Singitkan dia. P, Q. Gerak sini sikit. Okey. Okey, kalau kita perhatikan kat sini. P di sini garis yang ni. P ini. P di sini. Nilai dia mula dengan sifar. Sini P, sifar. Q ini di sini. Okey, kalau kita tengok sini, nilai dia adalah 5. Jadi, panjang tembiring garis PQ adalah 5 cm. Itu cara nak gunakan pembaris bagi kira tembiring garis. Okey, so untuk soalan yang keempat, dengan menggunakan protektor, ukur dengan tepat setiap sudut yang berikut. Okey, dia bagi sudut di sini, ABC di sini. Okey, macam mana kita nak gunakan protektor supaya kita boleh ukur sudut di sini. Baik, cikgu akan terangkan untuk A ini. Okey, cikgu besarkan dulu supaya boleh nampak di sini. Okey, macam mana kita nak kira sudut bagi dua garis lurus di sini ni. Kita nak kira sudut yang dalam ini. Okey, langkah pertama, kita gariskan panjang dahulu
untuk satu garisan ini, katakan sini, cikgu gariskan lurus, panjangkan dia. Sebab protektor ni besar kan, kita nak nampak dia lebih jelas. Tak lurus kejap cikgu gerakkan. Okey. Kita ambilkan, ni kan garis ni, kita panjangkan dia. Okey. Bila kita dah panjangkan, barulah kita nampak kan, dah dua garis lurus, satu ni panjang. Sebab apa? Kalau kita buat pendek, kita nak ukur gunakan protektor, tak sampai. Okey. Nanti garis dia pendek sini kan. Sedangkan panjang sini baru kita boleh nampak kan. Protektor ni kan besar. Okey, garisan dalam buku ataupun buku latihan ataupun nota kamu, dia pendek, dia lukis. Jadi kamu boleh panjangkan garisan itu dahulu. Okey, kemudian ambil protektor. Baik. Okey, kalau yang panjang ini kita pilih untuk baca bacaan dia. Yang ini kita letak pada bacaan sifar. Okey, kita letak pada bacaan sifar. Mula dengan sifar, pastikan yang tengah-tengah ini. Okey. Sini cikgu dah letak kat sini. Okey, pastikan yang sifar ini, ni nilai di tengah-tengah ini mana protektor cikgu ni? Okey. Ni nilai untuk sifar ini, yang tengah-tengah sini, pastikan dia berada di sini. Ni tengah-tengah ni mula dengan titik asalan sini tengah-tengah sini. Dia mesti tengah-tengah protektor. Okey, kita mulakan dengan bacaan sifar, pergi pada garisan ini. Garisan yang pertama yang ini tadi kita letak atas sifar. Jangan baca dengan 180 dahulu, baca dengan bacaan sifar dulu. Sifar darjah 10, 20, 30, 40, 50. Bila sampai sini, kita tengok pada senggat yang kecil ini. Okey, 50, kalau tengah-tengah ini 55, jadi kat sini 51, 52, 53. Jadi nilai dia adalah 53 darjah. Begitu. Jadi kesimpulannya, sudut kat sini nilai dia adalah 53 darjah. Sebab kita baca daripada sini sifar, pergi ke sini sebanyak 53 darjah. Itu cara nak gunakan protektor. Okey? Kalau yang B ni, kamu boleh cuba nanti. Okey, untuk latihan nanti dia ada suruh gunakan protektor untuk ukur setiap sudut. Jadi kamu boleh ikut step tadi cikgu ajar macam mana nak kira sudut menggunakan protektor. Okey, untuk itu ini saja video cikgu, penerangan cikgu. Jadi kesimpulan dia, kita belajar hari ini berkenaan dengan term bearing garis, iaitu garis lurus yang menyambungkan dua titik antara contoh A ke B. Tandakan dengan huruf abjad, huruf besar. A ni huruf besar, B pun mesti huruf besar. Okey, ini term bearing garis, dia merupakan garis lurus yang menyambungkan dua titik. Kemudian kita belajar tentang term bearing garis kongruen, sama saiz. Kemudian kita dah lihat sudut kongruen pun sama saiz juga. Kemudian cikgu dah ajar bagaimana untuk ukur term bearing garis. Kita gunakan pembaris dan ukur sudut menggunakan protektor. Okey, itu saja. Nanti kita akan sambung pada pembelajaran seterusnya. Terima kasih murid-murid. Assalamualaikum.